Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Faizah. Saya Nur Karinisa binti Muhammad Fauzi berserta ahli kumpulan saya yang lain ingin membentangkan tajuk laporan kertas kerja kami ke pelbagai budaya dan agama dalam mengukuhkan kesepaduan nasional di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Masyarakat hidup bersama dan bergaul antara satu sama lain. Selepas kemerdekaan, pergaulan di antara serta anggota masyarakat ini semakin meningkat. Tambahan pula dengan proses perbandaran dan imigrasi yang semakin pesat berlaku di setiap masa. Selain etnik terbesar di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India, Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum seperti orang asli, Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun serta Bumi Putera yang lainnya yang mendiami Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini telah berjaya memerdekakan tanah Melayu dan pembentukan Malaysia merupakan hasil perjuangan semua kaum yang berpegang pada prinsip perpaduan. Sekalipun menjadi sebuah negara yang baru lahir, masalah berasaskan kepelbagaian juga pastinya akan wujud. Peristiwa 13 Mei misalnya telah memberikan gambaran betapa rapuhnya persefahaman serta permufakatan di antara kaum. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan datang daripada perkataan padu yang bermaksud bersatu, bergantung dan menjadi utuh dan kukuh, atau berganting dan bermufakat. Dari sudut wacana, perpaduan bermaksud rakyat Malaysia yang hidup di dalam suasana berbilang kaum haruslah bersatu hati dalam melakukan segala perkara sekiranya ia melibatkan keharmonian negara. Jadi pada hari ini kami ingin mengupas dengan lebih lanjut tentang punca, kesan, cabaran, peranan dan langkah-langkah untuk mengukuhkan kesepaduan nasional di Malaysia. Hai, nama saya Nur Izzati binti Muhammad Saifuddin. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca-punca ketidaksepaduan antara etnik di Malaysia. Nombor dua, mengenal pasti apakah kesan keteguhan perpaduan di negara ini. Nombor tiga, untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh negara ini untuk mengukuhkan kesepaduan nasional di antara rakyat Malaysia. Nombor 4 pula, untuk mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan untuk mencapai kesepaduan di negara ini. Nombor 5 adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil pihak yang terlibat dalam mengukuhkan kesepaduan nasional. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Idina Izzati binti Zulkifli dan hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca ketidaksepaduan kaum di Malaysia. Yang pertama adalah mempunyai kelainan bahasa dan pertuturan. Hal ini menyebabkan setiap kaum berpendapat bahawa terdapat unsur prejudis dan stereotip apabila mereka tidak memahami sesuatu bahasa yang dibuatkan di hadapan mereka. Secara umumnya, sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang yang daripada kaum mereka sendiri. Ini memudahkan pergaulan mereka kerana mereka menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak. Hal ini demikian, sesetengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaulan seperti itik dengan ayam yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak. Sesuatu kaum juga sukar untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan masing-masing. Mereka yang tidak bertoleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan faham. Poin yang kedua adalah politik. Parti politik berasaskan kaum yang wujud harus diperhalusi. Politik berdasarkan kaum hanya dapat menimbulkan pergaduhan sesama kaum untuk membela nasib segelintir kaum sahaja. Perkauman antara etnik dapat dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik. Contohnya, UMNO, MCA dan MIC, akhbar dan rancangan televisyen berlainan bahasa mengikut etnik masing-masing. Politik kaum lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing sahaja. Walaupun terdapat juga politik bukan berasaskan perkauman, tetapi jika dilihat kepada masyarakat berbilang kaum, mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai budaya dan idea yang berbeza di antara kelompok masyarakat. Seterusnya, punca yang ketiga ialah sistem pendidikan yang terasing.
sistem vernacular sedikit sebanyak menjadi penyumbang kepada perpecahan kaum di Malaysia. Hal ini kerana penuntut di sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu, sekolah Cina menggunakan bahasa Mandarin dan juga sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Demi menyatupadukan sebuah negara yang berbilang kaum, sudah tentu Malaysia tidak akan terlepas daripada diuji dengan pelbagai bentuk cabaran dalam merealisasikan hasrat untuk menjadi sebuah negara yang harmoni. Cabaran yang pertama dalam pembentukan perpaduan di Malaysia adalah masih ada lagi masyarakat yang tidak menghormati atau memahami adat resam budaya kaum lain. Seperti yang kita sedia maklum bahawa kebanyakan rakyat Malaysia masih hidup dalam lingkungan dan hanya bergaul dengan kaum masing-masing sahaja. Jika hal ini dibiarkan berterusan, ianya akan mengakibatkan masalah yang lebih besar terutamanya kepada generasi akan datang. Apabila mereka ini kurang berinteraksi dengan kaum lain, maka ini akan kurang memahami adat resam dan budaya kaum lain. Jika tidak dibendung, ia boleh menjadikan mereka ini seperti tidak menghormati adat resam dan budaya kaum lain. Cabaran yang kedua adalah sosialisasi yang terbatas. Malaysia sudah dikenali sebagai sebuah negara yang majmuk kerana hidup dalam keadaan yang berbilang kaum. Walaupun kita sudah hidup berbilang kaum, namun tahap sosialisasi antara satu kaum dengan kaum yang lain adalah sangat rendah. Sosialisasi merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh individu sepanjang hayatnya untuk seseorang itu mempelajari sesuatu adat resam dan budaya kaum lain. Proses sosialisasi ini adalah sangat penting dalam menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Cabaran yang terakhir adalah mentaliti masyarakat Malaysia terhadap kaum lain. Sejarah perhubungan kaum di Malaysia telah membuktikan wujudnya masalah antara kaum. Salah satu daripada bentuk rintangan ke arah perpaduan kaum di Malaysia ialah rintangan mentaliti. Rintangan ini lebih bersifat psikologi, iaitu perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan persepsi dan tingkah laku yang mempunyai kait dengan jiwa dan minda. Persepsi merupakan satu tanggapan yang mana dalam beberapa keadaan ia tidak menggambarkan hakikat atau keadaan sebenar tentang sesuatu perkara tentang masyarakat tersebut. Dalam konteks perkauman di Malaysia, persepsi satu kaum yang tidak tepat atau salah terhadap satu kaum yang lain boleh menjejaskan perpaduan dan hubungan antara kaum di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashraf Dinish dan sekarang saya akan terangkan tentang peranan mengukuhkan kesepaduan nasional di kalangan rakyat Malaysia. Kesepaduan nasional dapat kita lihat dalam pelbagai aspek, iaitu daripada aspek federalisme politik, bahasa, etnisiti dan agama. Kesepaduan nasional yang pertama dapat dilihat dari aspek federalisme politik yang terdapat di Malaysia. Politik negara merupakan aspek yang berkait rapat dengan sistem pentadbiran negara Malaysia yang merupakan sesebuah negara mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah raja berperlembagaan. Peranan dan tanggungjawab yang difokuskan oleh pihak kerajaan ialah menjalankan pemerintahan dengan adil dan sesama, mengubal dasar-dasar negara untuk mencapai satu tujuan, menyediakan keperluan rakyat serta menjaga kebajikan rakyat secara menyeluruh. Kesepaduan nasional turut dapat dilihat daripada aspek bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang terbukti berkesan melahirkan sesebuah identiti kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa negara Malaysia yang berperanan sebagai alat penghantar pendidikan, penyampai ilmu dan komunikasi dan mampu merapatkan jurang perbezaan kaum yang terdapat di negara ini. Seterusnya, hubungan etnik di Malaysia berperanan menjadi intipati signifikan dalam menjamin kesepaduan sosial. Malaysia merupakan tanah air kepada sebanyak 80 kaum etnik, iaitu Melayu, Cina, Bajau, Murut, Iban, Dayak dan orang asli merupakan antara etnik terbesar yang mewarnai kehidupan di bawah satu kesatuan bangsa Malaysia. Sebagai contoh, setiap perayaan bagi setiap kaum akan dilakukan dengan sambutan yang meriah dan disambut baik oleh semua rakyat tanpa mengira agama dan budaya.
Yang terakhir, agama. Agama berpandang menjadi penanda jati diri rakyat Malaysia dan merupakan aspek penting dalam mencapai kesepaduan sosial. Justru, inilah yang menyebabkan Malaysia memperuntukkan prinsip rukun negara. Yang pertama, ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perbezaan agama tidak boleh dijadikan jurang untuk kesepaduan rakyat Malaysia kerana setiap rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama tanpa wujudnya paksaan. Di sini pula saya akan membentangkan tentang langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil boleh bermula daripada penganjuran sambutan perayaan setiap kaum yang wujud di negara ini, di mana salah satu langkah yang boleh dilaksanakan secara konsisten kerana perayaan berlaku secara tahunan. Penganjuran sambutan perayaan bukan sahaja dapat mengeratkan silaturahim di antara kaum, malah juga dapat membuka minda dan memberi pendedahan tentang budaya kaum yang berlainan untuk diketahui dengan lebih mendalam. Selain itu, langkah seterusnya boleh diambil adalah memupuk perpaduan di antara rakyat dengan menjadikan aktiviti kemasyarakatan suatu kebiasaan. Langkah ini akan berkesan sekiranya rakyat tanpa mengira warna kulit yang berlainan mengambil bahagian di dalam aktiviti yang akan dijalankan. Seterusnya adalah menerapkan nilai daripada budaya yang berlainan, dan warisan adalah salah satu daripada langkah yang boleh diambil. Oleh kerana Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan daripada kepelbagaian kaum inilah boleh diaplikasikan budaya kaum yang berlainan. Pengaplikasian budaya kaum yang berlainan boleh dipetik daripada aspek seperti pemakanan, pemakaian, peradaban serta perayaan. Dan langkah yang terakhir adalah dengan menunjukkan tauladan yang baik terhadap anak-anak muda. Kanak-kanak ibarat kain putih yang masih belum disentuh jiwa mereka. Jadi dari usia yang masih mudalah wajar diterapkan bahawa perbezaan warna kulit, bangsa dan agama tidak membezakan kita yang menetap di tanah Malaysia dan di bawah langit yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amrul Afif bin Ahmad Kamal ingin menerangkan kesan mengukuhkan kesepaduan nasional di kalangan rakyat Malaysia. Kesan yang pertama ialah ramai pelancong dari luar negara berminat untuk berkunjung ke Malaysia. Hal ini berlaku kerana mereka tertarik dengan budaya masyarakat berbilang kaum yang terdapat di Malaysia. Keunikan inilah antara salah satu faktor mengapa mereka ingin berkunjung ke Malaysia, kerana mereka ingin melihat dengan lebih dekat kebudayaan pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Kesan yang kedua ialah perpaduan juga mampu untuk mengukuhkan ekonomi sebuah negara. Antara sebab utama pelabur ingin melabur di sebuah negara itu adalah kerana kestabilan politik serta perancangan kerajaan yang mesra pelabur. Hal ini kerana pelabur tidak mahu modal yang mereka laburkan itu rugi oleh kerana pergolakan yang berlaku di sebuah negara itu. Kesan yang ketiga pula ialah perpaduan juga mampu untuk meningkatkan imej negara di mata dunia. Negara Malaysia pada masa kini telah menjadi sebuah negara yang disegani di peringkat dunia. Malaysia juga telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai negara yang ke-9 paling aman di dunia. Kesimpulannya, perpaduan merupakan anugerah yang tidak ternilai. Umum dapat melihat banyak negara di dunia sedang dilanda konflik atau perang saudara kerana wujudnya sikap prejudis antara masyarakat. Masyarakat kini seringkali melihat atau mendengar melalui media massa mengenai pertempuran yang berlaku sehingga mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa. Keadaan ini tidak akan berlaku di Malaysia sekiranya setiap lapisan masyarakat menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu mengekalkan perpaduan agar aspirasi kepimpinan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dapat direalisasikan.